So kita terus masuk pada manusia. Kalau awak tengok kat sini, unit 2 ni, dia tunjuk terdapat banyak situasi yang berlaku kat taman rekreasi. Dia tunjuk satu situasi kat taman rekreasi tu, ada orang sakit perut, ada yang tengah berlari, ada yang tertendang batu, ada yang sedut udara dan ada yang menghidu bunga. Ni sama je yang Muallim tunjuk ni sebenarnya adalah dalam buku teks awak juga. Tapi sebab Muallim tak nak awak terganggu, Muallim tayang je kat sini. Manusia ni dia unik lah. Dia macam-macam benda dia boleh buat. Dan banyak proses-proses yang berlaku dalam badan manusia tu. Dan kita akan belajar beberapa proses yang berlaku dalam badan manusia untuk sains tahun 4 ni. Proses yang pertama adalah proses pernafasan. Manusia ni, dia bernafas untuk hidup. Kalau dia tak bernafas, dia memang tak boleh nak hidup lah. Manusia dia sedut udara masuk ke dalam peparu. Manusia sedut nafas masuk ke paru dan dia akan menghembus semula udara keluar dari peparu juga. Oleh itu, peparu itu adalah organ pernafasan. Organ ni adalah apa-apa saja benda yang ada dalam badan manusia. Contoh, jantung. Jantung juga merupakan satu organ. Peparu organ. Lepas tu ginjal ataupun buah pinggang. Buah pinggang juga adalah organ. Apa saja benda yang ada dalam badan kita, ia dipanggil organ. Dan organ pernafasan manusia adalah peparu. Semasa kita bernafas, ada juga organ-organ lain yang terlibat. Kalau tengok gambar ni, semasa pernafasan, kita akan melibatkan hidung, boleh lukis ni, hidung dan trakea. Trakea ni adalah, kat sini lah, trakea ni. Trakea adalah saluran pernafasan. Kita akan bernafas melalui hidung, udara masuk melalui hidung dan melalui trakea ni dan masuk ke peparu. Peparu kita ada kiri dan paru kanan. Paru kiri dan kanan. Kalau kita ditanya, apakah organ pernafasan manusia? Jawapannya adalah peparu. Organ pernafasan manusia adalah peparu. So, hidung dan trakea ni apa pula? Hidung dan trakea ni adalah organ yang terlibat semasa proses pernafasan. Dia bukannya organ pernafasan. Takut awak confuse. Kalau contoh soalan dalam exam tanya, apakah itu organ pernafasan? Yang tu jawapan dia memang peparu sahaja. Tapi kalau ditanya organ yang terlibat semasa proses pernafasan, barulah ada 3. Hidung, trakea dan peparu. Info science. Kat sini dia ada tulis info science. Saiz peparu kiri lebih kecil berbanding saiz peparu kanan kerana jantung berada di sebelah kiri. Kalau awak tengok lukisan peparu kat sini pun, awak boleh nampak peparu kiri. Sini, ini adalah peparu kiri. Walaupun dia ada belah kanan, tapi sebab dia menghadap kita, sebenarnya dia adalah peparu kiri. Nampak ada ruang kat sini, dia macam kosong. Sebab apa? Sebab jantung kita sebenarnya ada kat area sini. Sebab tu peparu kiri ni dia kecil sikit. Dia bukan kecil dari segi saiz dia, sebenarnya dia macam terpotong sikit kat tepi tu. Proses pernafasan manusia. Tadi kita belajar pasal organ. Sekarang kita masuk proses pernafasan manusia pula. Dikatakan ni Faris dia bersenam bersama abang dia. Semasa bersenam, dia sedut udara segar. So kita tengok proses pengembaraan. Pengembaraan udara semasa Faris tu dia bernafas. Kat sini dia kata, hai, saya oksigen. Saya dan kawan-kawan disedut masuk ke dalam hidung. Ni adalah oksigen yang color biru ni. Kalau kita bernafas, kita sebenarnya menjedut ada 2 gas. Satu gas oksigen, mana tulis kat sini Satu lagi gas karbon dioksida. Ada 2 gas gas oksigen dan gas karbon dioksida. Karbon dioksida ni dia label sebagai warna merah ni. Dan oksigen warna biru. So, kalau kita bernafas, kita akan sedut 2 gas ni masuk ke dalam hidung. Ni di trakea. Dia tunjuk di trakea, semasa kita menarik nafas, udara gas tu akan masuk melalui trakea. Dia lalu trakea dan dia pergi ke peparu.
sampailah ke peparu. Okey, ni adalah peparu kita. Okey, kalau dia besarkan, awak akan nampak peparu kita lebih kurang macam ni lah dia punya nampak bulat-bulat macam ni. Okey, kat sini tadi Muallim cakap kan. Saya tak lapar. Apa off mic. Ada gas oksigen yang color biru, gas karbon dioksida. Okey, ni oksigen dia masuk ke peparu dan dia ditukarkan oleh dalam paru tu menjadi karbon dioksida. Okey. Masuk gas oksigen kat dalam paru, dia tukar jadi gas karbon dioksida. So, kalau tengok kat sini balik, bila dah jadi karbon dioksida, dia akan, bila awak menghembus nafas, dia akan keluar balik gas tu. Sebelum masa awak menarik nafas, awak tengok awak menarik gas oksigen banyak warna biru. Bila awak hembus nafas, gas-gas oksigen yang awak tarik tu banyak yang dah ditukar kepada gas karbon dioksida. Dan awak akan hembus banyak gas karbon dioksida. Kalau awak bernafas, awak sedut dan gas oksigen tu akan ditukar menjadi karbon dioksida dalam peparu dan bila awak hembus nafas, gas karbon dioksida tu akan hembus keluar. Okey, kat sini ada tulis nota guru. Okey, Muallim terus selain hidung, udara juga dapat memasuki peparu melalui rongga mulut. Contoh kalau awak tutup hidung awak still dapat bernafas melalui mulut. Awak try tutup hidung, boleh nafas kan? Tapi awak tak boleh cakap lah. Kalau awak bercakap sebenarnya susah nak bernafas. So kalau tutup hidung still boleh bernafas dengan mulut. Proses pernafasan manusia melibatkan proses menarik nafas dan menghembus nafas. Okey, kalau awak tengok sini dia tunjuk. Kalau awak menarik nafas, udara tu akan melalui hidung. Okey, ni adalah trachea tadi yang Muallim terangkan. Trachea ni dia panjang lah. Dia macam saluran paip lah. Dia macam paip dalam badan kita. Kalau awak menarik nafas, udara akan masuk melalui hidung, lalulah trachea ni dan sampailah ke peparu. So dia punya laluan dia macam ni lah. Hidung, melalui trachea dan sampai ke peparu. Menghembus nafas pula, kalau awak menghembus nafas macam tadi Mak cakap, dia dari peparu, dia akan melalui trachea balik dan keluar melalui hidung. So kalau di dalam exam apa ke, diminta tulis macam mana laluan udara ketika menghembus nafas. So awak kena tulis melalui peparu, dari peparu melalui trachea dan akan keluar ke hidung. Kandungan oksigen dan karbon dioksida semasa pernafasan. Okey, tahukah awak semasa manusia bernafas ni, dia terdapat perbezaan oksigen dan karbon dioksida yang disedut masuk. Kita sedut ni lain sebenarnya kandungan oksigen dan karbon dioksida. Okey, Muallim nak tanya soalan lah. Awak terus kalau tahu terus jawab dekat ni je. Terus jawab kat chat je. Gas apa yang paling banyak dalam udara awak? Maksudnya kat sekeliling awak ni, udara yang awak sedut ni, gas apa yang paling banyak? Okey, oksigen. Ramai yang kata oksigen. Okey, bagus. Sebenarnya gas yang paling banyak dalam udara awak, dalam udara sekeliling awak ni adalah gas nitrogen. Nitrogen ada 78% dalam udara awak. Oksigen ada dalam 21%. Mana dah hantar soalan? Oksigen ada 21%. Tapi gas karbon dioksida yang ada dalam keliling hanya 0.03% sahaja. Kalau awak menarik nafas, kalau tengok balik dekat Muallim terangkan ni. Kalau awak menarik nafas, gas oksigen tu memang banyak yang ditarik. Tapi dalam tu ada juga gas karbon dioksida yang awak sedut masa awak bernafas. Kalau masa awak menghembus nafas, gas-gas yang awak sedut tadi, ada oksigen tu yang ditukarkan ke karbon dioksida. So kalau tengok gambar ni, kalau tengok atas, waktu sedut tu banyak oksigen, ada satu je karbon dioksida. Tapi bila hembus, ada dalam 4 karbon dioksida. So sebenarnya taklah banyak gas oksigen yang ditukarkan ke karbon dioksida tu. Udara yang kita sedut masuk, dia mengandungi lebih oksigen. Okay, mengandungi lebih oksigen berbanding udara yang kita hembus keluar. Kalau tengok kat ni pun sama. Udara yang sedut masuk, dia lebih oksigen berbanding udara yang kita hembus keluar.
Udara yang kita hembus keluar pula mengandungi lebih karbon dioksida dari berbanding dengan udara yang disedut masuk. Okey, kalau tengok sini, waktu kita sedut ada sebiji je, sebutir je gas karbon dioksida. Tapi waktu kita hembus keluar, dah jadi 4 butir. So dia lebih karbon dioksida kalau kita hembus udara tu keluar. Okey, udara di sekeliling kita ni terdiri pada beberapa kandungan seperti gas yang Wan terangkan tadi, ada oksigen, ada karbon dioksida, ada nitrogen dan gas-gas lain. Gas-gas lain ni sebenarnya sikit saja dan ada wap air. Pergerakan dada semasa pernafasan. Kalau awak bernafas, sekarang boleh semua ambil tangan kanan ataupun kiri letak kat dada dan tarik nafas. Lepas tu lepas. Ikut Muallim Tarik nafas, lepas tu lepas. Bila awak buat macam tu, awak dapat rasa masa awak menarik nafas, awak akan rasa dada awak menaik. Dada menaik semasa udara masuk. Dan waktu awak menghembus nafas, awak menghembus, udara tu akan keluar dan dada akan menurun semula. Kalau awak menarik nafas, udara masuk. Kalau udara masuk, sebenarnya paru kita ni mengembang. Sebab udara masuk Udara masuk, dia kembang. Dia macam belon je, paru kita ni. Bukan macam belon. Dia punya konsep dia sama macam belon. Bila ada udara masuk, dia kembang. Bila keluarkan balik udara, dia kecut. Bila dia kecut, dada kita menurun balik. Muallim punya penerangan untuk hari ni sampai kat sini je. Lepas ni kita akan buat sikit aktiviti dalam buku modul mesra ni. Okey, dalam buku modul mesra ni, kalau tak ada soalan, boleh buka modul mesra ni dekat muka surat 11. Muallim akan terangkan jawapan dia dan awak cek sendiri. Kalau betul, tanda je betul. Kalau salah, awak betulkan saja. Tak payahlah bangkah ke. Raja dibentukkan organ pada badan manusia yang terlibat dengan proses pernafasan. Dia tunjuk trachea, peparu dan hidung. Yang dilukis kat sini, nampak ada line biru. Satu line biru, anak panah biru dan satu lagi anak panah biru juga. Tapi yang putus-putus. Sebab dia tak guna colour merah sebab dia guna ni. So, kalau awak nak lukis ni, jawapan untuk B Nak lukis, awak lukis je laluan untuk masuk. Kalau pakai warna biru, boleh dah lukis laluan masuk dari hidung, dia lalu trachea dan dia sampai ke peparu. Okey, kat sini dah tadi dia kalau kita hembus tarik nafas, dia melalui hidung, awak lukis anak panah lalu hidung, lalu trachea dan sampai ke peparu. Kalau awak hembus nafas, dia daripada peparu ke trachea dan keluar kat hidung. Macam tu je dia punya lukis dia punya anak panah dia. Lepas tu kat sini dia tanya organ P, Q dan R berpandukan pilihan jawapan yang diberikan. Okey, dia bagi pilihan jawapan ada trachea, peparu dan hidung. P adalah hidung, Q ni adalah trachea, laluan salur pernafasan ni, dan R ni adalah peparu. So senang je ni Ada hidung, trachea, peparu. Okey, yang B ni awak dah buat dah tadi. Lukis anak panah. Okey, yang C. Semasa menarik nafas, udara yang disedut masuk mengandungi lebih oksigen. Macam Muallim terang tadi. Kalau yang mana waktu kita menarik nafas tu, udara banyak masuk adalah oksigen. Kalau awak tak tulis apa-apa, tulis je oksigen kat situ. Dan dada menaik. Okey, kalau kita tarik nafas, dada kita menaik. Semasa menghembus nafas, udara yang dihembus keluar mengandungi lebih karbon dioksida. Ni cara eja dia, jangan eja salah. Karbon dioksida. Dan dada menurun.